Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam sekalian, pegawai dan hadiatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini masih lagi dalam kelebihan berkenaan dengan azan, dan secara khusus pada malam ini iaitu menjawab azan. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'azzina faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran summa sallallahu alaihi wasilata fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa man sala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr sahabat Nabi, dan ayah dia Amr bin al-As juga sahabat Nabi. Sebab itu kita mendoakan keridaan Allah untuk kedua mereka radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai kedua mereka, iaitu anak dan juga ayah. Kata dia, annahu sami'a Rasulullah, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzin, apabila kamu mendengar muazzin. Muazzin iaitu orang yang melaungkan azan. Faqulu misla ma yaqulu, maka kamu ucapkanlah seperti mana yang dia ucapkan. Kamu sebut yang sama sebagaimana muazzin lafazkan. Summa sallu alayya, kemudian kamu berselawat kepadaku. Jadi sunat selepas selesai daripada kita mendengar azan dan kita menjawab azan, sunat kita mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man shalla alayya salatan, kerana sesungguhnya sesiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, sallallahu alaihi biha ashran, nah Allah akan berselawat kepadanya ashran, 10 kali. Summa sallallahu alaihi wasilah, dan setelah kamu berselawat, mohonlah kepada Allah untuk daku al-wasilah, minta wasilah kepadaku. Nanti kita akan tengok lafaz bagaimana memohon wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha, kata Nabi, wasilah itu apa dia? Nabi menjelaskan, fa innaha manzilatun fil jannah, sesungguhnya ia, yakni wasilah itu adalah satu kedudukan dalam syurga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah, yang kedudukan dalam syurga yang hanya akan dikurniakan Allah untuk seorang saja daripada hamba-hamba dia. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku mengharapkan akulah orang itu. Akulah orang tersebut yang berpeluang ataupun yang diberi kemuliaan oleh Allah mendapat wasilah itu. Faman sa'ala liyal wasilah, maka siapa yang mohon wasilah itu untukku, halat lahu syafa'atu, maka dia akan mendapat syafaatku. Nabi
minta kita pohonkan wasilah itu untuk dia, dan dia akan kurniakan syafaat sebagai balasan. Dia akan beri syafaat kepada kita, syafaat dia untuk kita. Jadi tuan-tuan yang oleh Allah Taala sekalian, ada 3 di sini yang sunat yang kita lakukan bila kita mendengar azan. Yang pertama sekali, kita mengucapkan sebagaimana yang dilaungkan oleh muadzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas salah dan juga hayya 'alal falah. Nanti kita akan tengok dalam hadis di mana Nabi SAW menyebutkan dengan lebih jelas bagaimana cara untuk kita menjawab azan itu. Kemudian setelah kita selesai menjawab azan, maka kita berselawat kepada Nabi SAW. Dan setelah itu kita baca doa sebagaimana dalam hadis tadi, hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Jabir menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Barang siapa yang mengucapkan ketika dia selesai mendengar azan, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata." Ya Allah, Tuhanku, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini dan juga salat yang bakal didirikan nanti, kurniakanlah ati Muhammadan, kurniakanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal fadilata, dan juga kurniakan kelebihan dan keutamaan, wa ba'athu maqaman mahmudan, dan bangkitkanlah dia pada tempat yang terpuji, alladhi wa'adtahu, yang engkau janjikan kepadanya. Halat lahu syafaati, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, maka akan menimpanya syafaatku, dia akan mendapat syafaatku yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan yang oleh Allah Taala sekalian, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim tapi tak ada dalam kitab kita ni, Riyadhus Shalihin, dalam syarah kita baca, kerana hadis ini sebagai tambahan lah, di mana dalam hadis ini lengkap, secara lengkap Nabi mengajar kita bagaimana kita menjawab setiap kalimah azan itu, iaitu hadis daripada Umar bin Al-Khattab, hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, idza qala al-muadzinu, apabila muadzin, orang yang melaungkan azan, mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, wa qala ahadukum, hendaklah kamu menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala, kemudian apabila muazzin melaungkan asyhadu an la ilaha illallah, qala, hendaklah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bila muazzin mengucapkan Muhammadan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, qala, hendaklah dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Summa qala, apabila muazzin mengucapkan hayya 'alas salah, qala, hendaklah dia ucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi tak perlu ucapan sama. Jadi statement di awal tadi dalam hadis tadi umum, Nabi kata bila kaum dengar muazzin, maka jawablah sebagaimana yang diucap oleh muazzin. Kata ulama aghlabiyah, kebanyakan kalimah. Tapi secara khususnya ada 2 yang tidak dijawab sebagaimana yang dilaungkan oleh muazzin, iaitu hayya 'alas salah, kata Nabi, jawablah la haula wala quwata illa billah. Summa qala, kemudian apabila muazzin mengucapkan hayya 'alal falah, qala, hendaklah dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah juga. Jadi sama. Jadi dari segi logik pun tuan-tuan sekalian, yang lain itu zikir, maka zikir mana kita ucap yang samalah zikir.
Tapi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah ini adalah seruan. Hayya 'alas salah, muazzin panggil kita, ya ayuh hayya ta'ala, jom semayang. Takkan kita nak ajak dia pula. Dia ajak kita main masjid, kita ajak dia main rumah. Kita duduk di rumah. Jadi kita jawab. Jadi bila kita jawab, dia seru, dia ajak kita, hayya 'alas salah, ya, marilah menuju semayang. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Dan kita semua sedia maklum, tuan-tuan sekalian, orang lain hanya boleh mengajak, tapi yang mendorong kita tu adalah hati apabila diberi taufik oleh Allah. Sebab itu kita jawab, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haula, tidak ada hilah, tidak ada perancangan, dan tidak ada perancangan dan tidak ada kekuatan melainkan dengan taufik daripada Allah. Jadi sebab itu kita perhati dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan hati, sekalian hati manusia ini baina asbu'aini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari di jari-jari Tuhan yang Maha Rahman. Ya, makna dipanggil memberi maksud kuasa. Ya, hati manusia ini berada dalam kuasa Tuhan yang Maha Rahman. Ya, yusarifuhu, yang mana dia boleh mengalihkannya kaifa yasha, ya, ke mana yang dia nak. Jadi sebab itu hati manusia ini walaupun duduk dalam diri manusia, tapi kuasanya Allah Ta'ala. Jadi kerana itu ada orang yang duduk jauh daripada masjid, tapi boleh jaga salat 5 waktu sehari semalam di masjid berjamaah. Tapi ada yang berjiran dengan masjid belum diberi taufik oleh Allah, belum melangkah. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita doakan kita dan juga semualah orang Islam senantiasa diberi taufik. Yang belum diberi taufik oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Dan yang telah diberi taufik oleh Allah, dikekalkan Allah dalam taufik tersebut. Jadi sebab itu bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Jadi mungkin kita tanya, kenapa perlu ditunjuk lagi padahal kita sudah berada di atas jalan lurus? Kita dah semayang dah, kenapa nak minta lagi setiap kali baca Fatihah minta yang sama, ihdinas siratal mustaqim? Jadi kata ulama, maknanya ya Allah kekalkanlah taufik hidayah itu dalam hati kami, supaya kami jangan berpaling. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Summa qala Allahu Akbar, kemudian bila muadzin menutup dengan Allahu Akbar, bila muazzin melaungkan Allahu Akbar qal, hendaklah dia mengucapkan sama Allahu Akbar. Summa qal, apabila muazzin mengucapkan la ilaha illallah qal, maka dia pun mengucapkan la ilaha illallah yang min qalbihi. Maka jika seseorang itu mengucapkan semua sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin tadi, min qalbihi, dengan hatinya, dia ucap dengan hatinya, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Ini kelebihan menjawab azan. Jadi walaupun nampak remeh-temeh dan rata-rata ulama sebut sunat, tidak ada ulama yang kata, maknanya rata-rata ulama, kebanyakan ulama kata sunat, menjawab azan ini adalah sunat. Tapi fadilatnya kata Nabi, dakhalal jannah, yang barang siapa yang mengucapkannya min qalbihi, daripada hatinya, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Diikuti pula selepas itu dia baca pula doa yang disuruh oleh Nabi, termasuk dan dalam doa itu memohon wasilah kepada Nabi untuk Nabi SAW, maka dia akan dapat pula syafaat daripada Rasulullah SAW. Tuan-tuan sekalian, satu persoalan, apakah menjawab azan ini turut menjawab ini sebagaimana muazzin melaungkan ini, iqamah macam mana? Iqamah itu adakah iqamah itu perlu dijawab sebagaimana muazzin? Itu khilaf di kalangan ulama. Para ulama khilaf dalam masalah itu.
Sebagian ulama menyatakan bahawa iqamah adalah azan, berdalilkan kepada sabda Nabi SAW kait dengan sembahyang rawatib qabliyah. Ya, sembahyang rawatib qabliyah ada yang muakkad. Yang muakkad itu sabit dengan perbuatan Nabi SAW yang senantiasa, sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia menyebutkan, dia kata, aku menghafal daripada Nabi SAW 10 rakaat sembahyang rawatib. Mana menghafal ni maknanya senantiasa dia melihat Nabi melakukannya. Dari segi dia panggil mana Nabi sentiasa melakukannya, dan salah satu daripadanya diberitahu oleh isteri Nabi, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. 2 rakaat selepas isyak. Dan ada di sana rawatib yang tidak muakkad, tapi Nabi menyebutkan kelebihan dia. Tidak muakkad kerana tidak senantiasa Nabi melakukannya. Tidak senantiasa Nabi melakukannya, tapi Nabi menyebutkan kelebihannya. Di antaranya ialah 4 rakaat sebelum asar. Yang 4 rakaat sebelum asar. Dan ada di sana Nabi sebut umum. Nabi kata baina kulli azanaini, baina kulli azanaini salatun. Di antara setiap 2 azan itu ada sembahyang sunat. Nabi sebut umum. Ya, di setiap 2 azan. Mana 2 azan ni apa? Nabi istilah yang Nabi gunakan untuk azan dan iqamah. Jadi Nabi sendiri sebut di antara 2 azan, mana di antara iqamah dan azan, salatun, kata Nabi, ada sembahyang sunat. Jadi sebab itu walaupun sembahyang sunat sebelum maghrib tidak muakkad, tapi Nabi sendiri sebut, sementara kamu nak tunggu azan yang kedua, Nabi panggil azan yang kedua tu iqamah tu, Nabi panggil azan, maka ada sembahyang sunat. Jadi boleh siapa nak sembahyang sunat sebelum maghrib dan 3 isyak. Isyak dia panggil, walaupun tidak muakkad, sembahyang sunat sebelum isyak, tapi baina kulli adhanaini salah. Nabi sendiri sebut di antara azan dan iqamah ada sembahyang sunat, walaupun tidak muakkad, kerana Nabi tidak melakukannya ataupun Nabi tidak senantiasa melakukannya. Adapun sembahyang solat sebelum maghrib, Nabi sebut liman sya', bagi siapa yang nak sembahyang sunat sebelum maghrib. Jadi berdasarkan kepada itu, oleh kerana Nabi sendiri pun sebut iqamah itu adalah azan, Nabi sendiri panggil azan, maka sebagaimana kita disunatkan menjawab azan, mengucapkan selawat kepada Nabi dan baca doa al-wasilah tadi, maka selepas iqamah pun sama juga. Itu pandangan jumhur ulama, termasuk mazhab al-Imam Syafi'i, mazhab Hambali. Tapi ada juga ulama yang menyatakan bahawa iqamah bukan azan. Dan iqamah bukan azan, maka tidak disunatkan. Dan tidak disunatkan untuk menjawab iqamah, dan tidak disunatkan untuk berselawat selepas iqamah, dan bersiap-siap untuk sembahyang tadi. Bersiap-siap untuk salat. Dan tuan-tuan bersekalian, ini tak ada kaitan dengan azan, tapi kita sebut juga kerana ada orang yang dia mungkinlah keinginan dia tu, keinginan nak sembahyang juga sunat, sayang tinggal sembahyang sunat. Dia Nabi pesan pada kita, idza uqimatis salah fala salata illa maktubah. Apabila telah diiqamatkan untuk salat, maka tidak ada sembahyang lagi melainkan sembahyang fardu. Jadi kalau tuan-tuan pun tengok ada 30 saat lagi, ataupun dekat-dekat lah orang nak iqamat, tak payahlah nak gelut-gelut untuk sembahyang sunat lagi, kerana kata Nabi, beri konsentrate untuk tunggu sembahyang fardu. Maka di sana ada kelebihan takbir yang pertama dengan imam, mendapat takbir bermula daripada awal bersama dengan imam. Jadi sembahyang sunat itu bila nak buat lepas fardu, lepas sembahyang fardu itu buat qabliyah. Jadi sebab itu
Bila tuan-tuan dan sekalian sembahyang sunat qabliyah selepas fardu, dia adaan, bukan qadaan. Sembahyang qabliyah ini dia masuk waktu sembahyang sunat sebelum solat fardu ni. Waktu dia masuk dengan masuknya waktu, dan tamat waktu dia bukan dengan sembahyang fardu. Tamat waktu qabliyah bukan dengan sembahyang fardu. Tamat waktu qabliyah ialah dengan tamat waktu tu, dengan tamat waktu tersebut. Jadi sebab itu tuan-tuan dan sekalian, yang sembahyang yang datang sebagai contohnya subuh terlewat kita mai, orang dah iqamat, jadi kita pun sembahyanglah subuh ikut imam. Kemudian selepas daripada sembahyang subuh, kita sembahyang sunat sebelum subuh. Ramai menganggap kata qadaan, tidak, adaan, tunai. Sembahyang sunat sebelum subuh, tamat waktu dia dengan tamat subuh, bukan dengan sembahyang subuh. Sembahyang zuhur pun sama. Sembahyang zuhur, bila tuan-tuan tak sempat sembahyang qabliyah zuhur, tuan-tuan buat selepas daripada zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil penuh, mana 8 dah semua. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Jadi bukan qadaan, adaan. Kerana sembahyang qabliyah zuhur masuk dengan masuk waktu zuhur, tamat dengan tamatnya waktu zuhur, bukan tamat dengan sembahyang zuhur. Itu dari segi hukum, tuan-tuan sekalian. Bahkan dalam kitab ulama mazhab Syafi'i menyebutkan bahawa barang boleh niat sekali. Saja aku sembahyang sunat 8 rakaat. 8 rakaat qabliyah dan juga ba'diyah. 4 rakaat, 8 rakaat sekaligus. Itu fatwa dalam mazhab Syafi'i boleh. Walaupun yang terbaik ni ialah buat dua-dua. Itu yang paling afdal, yang paling baik, buat dua-dua. 2 rakaat pun 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi tok siap pun tunggu lah nak tutup pintu, tak boleh lagi. Sebab kawan ni sembahyang apa sampai 8 rakaat ni. Jadi rupanya dia sembahyang zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Tapi tuan-tuan sekalian, yang terbaiknya ialah sembahyang di rumah lah. Sembahyang di rumah, kerana Rasulullah SAW sendiri pun dia qabliyah ba'diyah ini dia buat di rumah. Tapi kita sedia maklumlah tuan-tuan sekalian, Rasulullah ni rumah dia dekat dengan masjid. Kita pula kalau buat di rumah rasanya tak buat terus. Itu masalah dia tau. Kalau tak buat siap-siap di rumah, tak pergi di tengah perjalanan tu dia macam-macam dugaan. Kawan ajaklah, apalah, singgah sana, pakai habis terus lah. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan buat, boleh tak kita qadha? Jadi salat yang berwaktu sunat diqadha, bukan masalah boleh, memang sunat diqadha. Sunat diqadha. Dalam hadis pernah Nabi SAW dia sembahyang lepas asar. Lepas sembahyang kita sudah maklum bahasanya lepas asar ni dia tak ada sembahyang sunat. Tapi satu ketika itu Nabi sembahyang lepas asar. Maka isteri dia tanya, ya Rasulullah, solat apa yang kamu lakukan selepas asar itu? Sedia maklum dan sekalian, kita tak dilarang oleh Nabi untuk solat lepas asar, lepas subuh pun sama. Lalu Nabi SAW sebut, kata Nabi, apa yang dia lakukan itu adalah solat selepas zuhur. Solat sunat selepas zuhur. Aku nak sembahyang lepas zuhur tadi, aku nak sembahyang sunat, tapi dah tetamu datang. Begitulah kurang hadisnya. Tetamu datang dan sibuk melayani tetamu, dan aku tak sempat melakukan sembahyang sunat lepas zuhur. Jadi apa yang aku lakukan lepas asar itu adalah sembahyang sunat selepas zuhur. Jadi tuan-tuan dan sekalian, maknanya begitulah kata ulama dia secara umumnya, benda yang rutin, ibadat-ibadat yang rutin kita ini jangan bermudah-mudah untuk kita tinggalkan. Qadha, ganti. Tuan-tuan dan sekalian, biasa puasa hari Isnin, tapi hari Isnin tu kenduri, kawan kita buat kenduri, kita puasa, kemudian pergi kenduri, kawan kita kecil hati, dia kata saya ni dah lah jarang-jarang buat kenduri. Orang main pula, orang tak sudi nak makan pula. Buka puasa kan sekalian, buka puasa, raikan dia, kemudian puasa balik ganti hari Selasa.
puasa hari Selasa tapi niat ganti untuk hari Isnin. Rasulullah SAW bila dia malam hari dia sakit ataupun dia tak boleh qiyamul lail, maka dia akan ganti pada besok hari 12 rakaat. Kerana biasa Nabi yang 11 rakaat. Kata ulama, kalau kita luput sembahyang malam, kita biasa buat 5, maka siang kita buat 6. Ya, kita sembahyang duha 6 rakaat. Ataupun kita niat dengan qada pada malamnya 6 rakaat. Kalau tuan-tuan biasa buat 7, siang buat 8. Jadi begitulah Nabi SAW sendiri pun mengajar kita supaya sayang dengan amalan. Sayang dengan amalan, jangan mudah-mudah untuk kita tinggalkan. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila kita tengah semayang, orang azan, tengah semayang, orang azan, boleh tak jawab azan tengah semayang? Kata ulama makruh. Tapi taklah sampai batal semayang, sebab kalimah azan itu zikir. Jadi dalam semayang ini, dalam salat ini, 3 perkataan yang dibenarkan oleh syarak, yang kalau kita sebut pun walaupun bukan pada tempat dia pun, dia tak akan bawa pada batal semayang, iaitu bacaan Quran. Bacaan Al-Quran. Nabi melarang baca Quran ketika rokok dan juga ketika sujud. Ketika rokok, ketika sujud itu tempat tasbih dan juga doa. Tapi kalau kita baca juga, tidaklah bawa kepada batal semayang, tapi makruh. Jadi begitulah juga azan ini, oleh kerana dia itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimah zikir. Maka kalau dia sebut, dia jawab azan ketika dia tengah salat, kata alim ulama, tidaklah bawa batal salat, tapi makruh, kecuali kalaulah dia sebut, muazzin sebut hayya 'ala salah, dia jawab sama hayya 'ala salah, batal sembahyang. Tapi kalau muazzin sebut hayya 'ala salah, dia jawab la haula wala quwata illa billah, tak batal sembahyang, sebab la haula wala quwata illa juga zikrullah. Walaupun tidak sampai bawa batal sembahyang, tapi makruh, hukumnya makruh. Maka kita kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Majmu', yang dia sebut, dia kata ada waktu-waktu yang sebelum itu dia sebut, dia kata yustahabbu, disunatkan menjawab azan bil qaul, dengan ucapan, seumpama yang diucapkan oleh muazzin bagi semua yang mendengarnya, min mutatahhir, sama ada dia itu bersuci, au muhdis, ataupun dia dalam keadaan hadas, tak ada ayat semayang, au junubin, ataupun dalam keadaan junub pun sunat jawab. Walaupun kita dalam keadaan berjunub pun sunat kita jawab azan. Wa haidin, dan juga wanita dalam haid pun sunat jawab azan. Kerana yang tak boleh itu baca Quran. Ini bukan baca Quran, ini zikrullah. Sebagaimana perempuan haid ke, orang dalam junub ke, boleh baca bismillah, boleh ucapkan alhamdulillah, begitulah juga boleh untuk menjawabkan azan. Dan selain daripada mereka, melainkan orang yang ditegah untuk menjawab azan. Siapa orang yang tegah untuk jawab azan itu? Yang pertama di antaranya, kata Imam Nawawi, iaitu dalam semayang. Orang yang tengah semayang, jangan dia buat rajin lah. Tengah semayang itu mana sibukkan dengan semayang, ya. Yang keduanya, kata Imam Nawawi, al-khala' dalam tandas. Dalam tandas pun jangan jawab lah, tak sesuai kita menyebut lagi dengan ucapan kalimah Allah itu, kalimah yang mulia itu. Dan begitu juga au jima' ahli, ketika seorang itu sedang berjima' dengan isterinya pun tak disunatkan untuk jawab. Wa minha ayyakuna, jadi faida sallama atau mislih, jadi orang yang dalam tandas ataupun tengah semayang, setelah dia bagi salam, maka kata Imam Nawawi di sini atau mislihi, baru dia jawab. Kalau ikut fatwa Imam Nawawi ni, lepas kita semayang tu kita cover balik. Kalau nak ambil pahala lah, cover balik, jawab balik semua daripada awal sampai habis. Atau misli. Begitulah juga selepas keluar daripada tandas. Selepas keluar daripada
tandas, barulah kita jawab. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, kita sebutlah hukum akam walaupun dia bukan ada dalam kitab kita ini, tapi dia berkait dengan masalah azan ini. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, bila kita hadir sembahyang Jumaat, kita hadir itu lewat, sampai itu orang dah azan. Mana kita nak tunggu jawab azan ke? Nak tunggu jawab azan ke? Ataupun kita terus tahiyatul masjid? Kalau kita tunggu jawab azan, bermakna kita akan ketinggalan daripada khutbah. Kita akan ketinggalan khutbah lah, sebab dia panggil kita waktu khatib sedang khutbah itu, kita terpaksa sibukkan dengan tahiyatul masjid. Terpaksa sibuk dengan tahiyatul masjid. Mungkin tuan-tuan mengata, tak apa Ustaz, saya boleh dengar dua-dua sekali. Mana saya boleh konsentrik dua-dua. Saya konsentrik sembahyang tahiyatul masjid, dan juga saya konsentrik khutbah. Tuan-tuan sekalian, mustahil boleh khusyuk. Mustahil. Kita boleh khusyuk salat dan juga kita boleh tumpu khutbah. Kerana kita ni hanya ada satu hati saja. Yang kita hanya ada satu hati saja. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum Jumaat ni kita ambil sembahyang lain dulu. Kalau yang lain, tuan-tuan sampai tu zuhur ke subuh dan sebagainya, ya, dan oleh kerana sembahyang lain tidak ada khutbah, maka para ulama menyatakan bahawa kita jawab azan dulu, kemudian setelah itu baru kita sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang qabliyah lah, merangkap tahiyatul masjid. Qabliyah kerana tahiyatul masjid ni dia boleh wujud dengan apa saja sembahyang. Dia wujud dengan apa saja sembahyang, kerana yang dimaksud syarat itu ialah jangan duduk sebelum sembahyang. Jadi bila tuan-tuan sembahyang qabliyah ataupun masuk waktu duha, sembahyang duha, maka itu sudah merangkap tahiyatul masjid. Jadi bagi lain pada Jumaat, tuan-tuan tiba, jawab azan dulu. Setelah habis azan, barulah tuan-tuan sembahyang qabliyah. Tapi masalah sekarang ni, khusus hari Jumaat, kalau tuan-tuan tunggu untuk jawab azan, tuan-tuan akan ketinggalan khutbah Jumaat. Ketinggalan khutbah Jumaat. Mungkin tuan-tuan kata, siapa suruh main sayuk, mainlah awal sikit. Tak kena tuan-tuan, tak apalah. Masalah sekarang ni, benda tu berlaku. Benda tu berlaku sekarang. Kalau berlaku macam mana? Dari segi keutamaan, memanglah kita perlu datang lebih awal supaya kita boleh jawab azan pun sempurna, kemudian dengan khutbah pun sempurna, tahiyatul masjid pun sempurna. Tapi kalau berlaku kita datang itu lewat, maka kata ulama, tuntutan mendengar khutbah itu lebih besar daripada menjawab azan. Tuntutan mendengar khutbah itu lebih besar daripada menjawab azan. Jadi sebab itu bila sampai saja orang dah azan, tinggalkan jawab azan itu, terus tahiyatul masjid, supaya tuan-tuan boleh mendengar khutbah secepat yang mungkin, seawal yang mungkin. Itu dia masuk dalam fiqhul al-awlawiyah. Fiqh al-awlawiyah. Jadi bila kita tengok yang mana yang lebih utama. Karena kalau tuan-tuan tunggu jawab azan, ya dapat pahala jawab azan, tapi nanti tuan-tuan akan ketinggalan daripada mendengar khutbah. Tuan-tuan bersilang, sebagaimana kita pernah sebut sebelum ini, majlis ilmu yang paling penting dalam hidup kita ini adalah khutbah Jumaat. Kerana itu disebut oleh Allah dalam Quran. Program majlis ilmu yang diatur sendiri oleh Allah. Ini macam majlis kita malam ni, kalau tuan-tuan tak mai pun tak berdosa. Tak ada siapa nak kata berdosa. Tapi kalau tuan-tuan tak hadir khutbah Jumaat, maka tuan-tuan tidak mematuhi perintah Allah. Nanti mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu perlunya kita datang awal, dengar khutbah daripada awal. Bahkan dilarang untuk kita bercakap-cakap pada ketika khutbah Jumaat. Itu akan menyebabkan hilang pahala Jumaat kita. Kemudian tuan-tuan sekalian, begitulah. Dan di sana ada satu lagi bacaan, walaupun mungkin tuan-tuan ada yang selalu membacanya.
Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, man qala hina yasma'ul muazzin, barang siapa yang mengucapkan sebaik daripada azan, selepas azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu zambuh. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengucapkan setelah azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu zambuh. Akan diampunkan untuknya dosa-dosanya. Jadi sebagai tambahanlah daripada membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wasalatul qa'imah ila akhir, maka boleh juga dibaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil muhammadin rasula wa bil islami dina. Maka apa yang kita akan dapat, kata Nabi, akan diampunkan dosa-dosa kita. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian sementara kita menunggu iqamah itu, disunatkan kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adhan wal iqamah. Doa tidak akan ditolak bainal adhan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah, doa tidak akan ditolak oleh Allah Taala. Rawahu Abu Daud al-Tirmizi, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi, wa qala, dan kata Imam Tirmizi, hadisun hasan, hadis hasan. Kemudian dalam hadis yang lain, tidak ada dalam kitab kita ini tapi dalam syarahnya ada, tuan-tuan sekalian, doa bainal azanain wal iqamah, doa di antara azan dan iqamah, yustajabu, akan dimustajabkan oleh Allah. Fad'u, maka berdoalah kamu sekalian, berdoalah kamu sekalian. Kemudian sintan, ada dua manusia, la turaddani, tidak akan ditolak doa mereka. Doa inda nida, doa ketika azan dan juga ketika peperangan meletus. Dan sebagian dan hadis lain pula menyebutkan hadis itu dalam Sunan Abi Daud dan juga Muwatta Malik daripada Sahal bin Sa'ad. Kemudian dalam Sahih Ibn Hibban terdapat hadis Nabi menyebutkan sa'atan tuftahu fihima abwabus sama'. Ada dua ketika yang dibuka pada ketika itu, pada dua ketika tersebut, pintu-pintu langit. Dibuka pintu langit, maknanya doa kita itu akan diangkat kepada Allah, iaitu inda hudurus salah, doa ketika menghadiri sembahyang, ketika menghadiri sembahyang, wa inda saffi fi sabilillah, dan ketika berada dalam saf di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, doa pada saat kita ingin salat itu adalah waktu yang mustajab doa. Jadi ada hajat dan sebagainya itu, berdoalah pada ketika itu. Kata Nabi SAW, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai, tuan-tuan sekalian, masalah azan. Itu hadis yang kita baca pada malam ini berkenaan dengan kelebihan azan. Tuan-tuan sekalian, boleh tak bercakap-cakap ketika azan? Para ulama kata harus, kerana yang disuruh oleh syarak itu ialah menjawab azan. Adapun sementara azan muazzin melaungkan azan itu belum tamat, dan menjawab azan itu ialah sebaik muazzin selesai. Jangan berembar dengan muazzin pula. Berembar dengan muazzin ni, muazzin tu Allahu akbar, tak dan habis Allahu akbar dia, Allahu akbar siap dah. Tidak, kata ulama,
aqib dia panggil, sebaik selesai muazzin melaungkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Bersubar barulah kita sambut Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan beriringan dengan muazzin dan jangan lama. Kerana Nabi menyebutkan mana sebaik muazzin, mana kata ulama, mana jawab itu sebaik muazzin selesai. Jangan tunggu lama sembang sana sini semua barulah nak jawab. Tidak dipanggil, tidak ada pemisah yang lama di antara selesai kalimah azan itu dengan menjawab itu. Jadi harus, kata alim ulama kita harus untuk kita nak bersembang dan sebagainya, utama sekali kalau ada keperluan, walaupun harus, tetapi yang sebaik-baiknya adalah kita senyap untuk memberi laluan kepada azan. Tapi kalaulah seorang tu dia bersembang, tidaklah dan menimbulkan makruh. Kalau ada pun kata ulama khilaful aula, dia melakukan bukan yang terbaik. Yang terbaik ialah dia senyap. Senyap mendengar azan, kemudian diikuti dengan menjawab azan. Tapi kata ulama tidaklah sampai menimbulkan haram. Dan begitu juga ada orang kata, Ustaz, macam mana baik? Kita jawab azan ke kita buka puasa dulu? Tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Buka puasa sambil-sambil jawab azan. Tak ada siapa suruh berhenti pun. Tak ada siapa suruh kata waktu azan tak boleh buka puasa. Buka puasa tuan-tuan, tapi janganlah sambil buka puasa punyalah makan sampai tak boleh nak jawab azan. Sambil-sambil masuklah waktu. Seminit lagi. Seminit kita masuk waktu lah. Tajuk wabiah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.